Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan terangkan kepada awak mengenai cara kita untuk menghitung jisim bumi berdasarkan formula. Okay? So ini adalah benda yang kita nak kira, jisim bumi. Tapi ada satu konsep, dua konsep yang kita akan gunakan. Pertama adalah hukum kegravitian semesta Newton. Dan juga kedua adalah daya memusat. Okay, sekarang saya ceritakan dahulu tentang hukum kegravitian semesta Newton. Baik, sekarang ni kita akan cuba ambil contohlah. Kita ada satu satelit. Kita ambil satu satelit lah, senang. Okey. Contoh, kita ada bumi. Ini adalah bumi. Okey. Dan kemudian kita ada bukan matahari. Kita ada satelit bumi, iaitu bulan. Ini bukan matahari ni, ini adalah bulan. Okey. So, basically di antara bumi dan bulan ini kan kita ada dua benda. Okey. Kita ada dua benda. Di antara dua benda ini, yang ada jisim ini, dia akan ada satu daya yang dipanggil sebagai daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti. Okey. Jadi maksudnya daya tarikan graviti ini akan berlaku di mana bulan itu akan ditarik oleh bumi dan bumi itu pun ditarik oleh bulan dalam masa yang sama. Okey. Dan cara kita kira dia punya magnitude adalah kalau kita dapat cari dia punya bahagian tengah bagi bumi ini dan bahagian tengah bagi bulan ini, kan? Lepas tu kita ambil dia punya jarak di antara pusat tersebut. Kita ada dia punya R, contoh. Kita ada dia punya R. Dan kemudian apa yang kita boleh kira contoh. Di sini kita ada jisim bagi bumi. Di sini kita ada jisim bagi bulan. M kecil lah. Saya bagi M kecil. Dia punya simbol. Ya. Sebagai M kecil. Allah. M kecil. M kecil ya. Okey. Yang besar ni M kecil satu. Okey, jadi maksudnya kita boleh wakilkan dia punya apa tu? Dia punya daya graviti antara kedua-dua objek itu sebagai G M besar M kecil per R kuasa 2. Okey. Jelas? Sekarang ni R itu adalah dia punya jarak antara pusat bulan dan juga pusat bumi. Okey. Dan dia punya formula adalah ni lah, GMM over R square. Baik, settle untuk daya tarikan graviti. Okay. Seperti yang kita tahu, bulan ini dia akan mengelilingi bumi. Okay. Bulan ni dia akan mengelilingi bumi. Kita assume dia dalam satu gerakan yang membulat lah. Okay. Dia akan memusing bumi, memutar bumi, mengelilingi bumi dalam satu bulatan. Okay. Tapi kenapa sesuatu objek itu boleh membuat satu gerakan membulat? Okay, sekarang kita tinggalkan dahulu hukum kegravitian semesta Newton ni. Kita tinggal dahulu rajah itu. Kita ambil satu analogi untuk daya memusat. Saya terangkan sedikit tentang daya memusat. Contoh kalau kita berjalan dalam satu garisan yang lurus. Okay. Contoh Contoh saya berjalan dalam satu garisan yang lurus. Okay. Tiba-tiba saya jumpa ada satu titik. Okay. Saya jumpa satu titik. Bukan ini titiknya. Titiknya berwarna merah. Okey. Tiba-tiba saya decide untuk mengelilingi bulatan merah ini. Bulatan merah pula. Titik merah ini. So, apa yang berlaku kepada tindakan saya itu? Saya akan buat satu gerakan membulat di sinilah. Okey. Contoh. Ini adalah gerakan membulat saya. So, inilah yang dinamakan sebagai gerakan membulat. So, gerakan membulat ini dihasilkan sebenarnya oleh daya memusat. So, macam mana daya memusat itu bertindak? Baik, contohnya kalau awak ada. Contoh, kalau saya ada. Ini tadi adalah saya punya laju. Saya laju ke hadapan. Saya laju ke hadapan V. So, bila awak nak mengubah gerakan. So, seperti yang awak tahu. Kalau awak ada gerakan, awak nak ubah dia. Ubah gerakan. Ubah gerakan. Perubahan gerakan ini sebenarnya dia akan memerlukan daya. So, untuk dekat sini, sebenarnya saya akan terpaksa menolak diri saya sendiri ke bahagian tengah ini. Okay? Jadi maksudnya, walaupun saya nak bergerak di situ, di V ni, so kalau kita assume dia lah. So, sebenarnya kita boleh anggap yang saya akan ditolak ke tepi ini. So, V saya ni dia akan jadi macam ni. Ni adalah saya punya V lah. Okay, seolah-olah ada satu daya tadi yang dah menolak daripada V yang menunggu ni.
dia terus pergi tolak ke V yang warna pink itulah. So ini adalah dia punya daya memusat. Daya dia menolak saya punya gerakan itu ke arah bahagian tengah tersebut. So bila saya nak cuba untuk bergerak lagi ke hadapan secara lurus, pun benda yang sama berlaku juga, di mana saya punya gerakan itu saya akan ditolak lagi. Bukan ditolak ke hadapan di situ, bukan. Itu adalah saya punya gerakan, saya punya arah. Cuma seolah-olah saya punya arah tadi telah diubah semula. Bila diubah semula tu maksudnya dia akan memerlukan daya lah. So daya ni dia akan menuju ke bahagian tengah. Ni daya memusat. Maksudnya macam ni. So dalam satu gerakan membulat, saya akan ada sentiasa akan ada satu daya yang menolak ke bahagian tengah ini, bahagian pusat ini. Sebab tu nama dia daya memusat. Saya nak jalan lagi ke depan, dia tolak lagi. Jalan lagi ke depan, tolak lagi. Jalan ke depan lagi, tolak lagi. Tolak. Selagi membulat, selagi itulah dia menolak di situ. Tapi V saya tadi, gerakan saya tadi masih lagi mengikut arah inilah. So masih lagi mengikut arah ini. Ini adalah arah V itu tadi. Okay. Baik, jadi maksudnya untuk gerakan membulat ini dia akan dipacu oleh daya memusat ini tadi, dan dia punya formula diberikan sebagai F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R, di mana V itu merujuk kepada saya punya laju linear ini, laju saya membulat itu, okey. Laju saya membulat, okey. Dan kemudian M itu merujuk kepada jisim objek yang membuat gerakan membulat. Okey, contoh kalau saya tadi, saya pusing bulatan ini, maksudnya berapa jisim saya tu, itulah dia punya jisim. Okey, jisim bagi objek yang membulat. Okey. Dan kemudian kita ada R. R itu adalah dia punya jejari bulatan tersebutlah, sebab saya buat gerakan membulat. So saya akan ada, ini adalah dia punya jejari bulatan. Okey. Baik, jadi maksudnya kita boleh apply formula ini kepada konsep tadi. Kita gabungkan konsep dia dengan bumi dan bulan. Okay. So basically, apa yang berlaku di sini adalah macam mana dia boleh kekal berpusing di sini disebabkan oleh daya graviti. Itu kita tahu tadi, daya graviti. Dan daya graviti itu menyebabkan bulan ini dia akan sentiasa tertarik ke arah bumi, terpusat ke arah bumi. So, daya graviti dia akan sama dengan daya memusat yang dikenakan terhadap bulan. Ya. Okey, so di situ kita boleh buat relation dia. Kalau kita nak daya memusat tadi, kita perlukan F sama dengan mv²/R, di mana M ini adalah objek yang membulat itu, iaitu bulan. Bulan adalah objek yang membulat. V itu merujuk kepada berapa laju bulan ketika dia ketika dia mengelilingi bumi dalam gerakan membulat tersebut, gerakan memusat tersebut. Dan R pula merujuk kepada jarak, bukan jarak. Dia punya R itu merujuk kepada jejari bulatan tersebutlah. Dan kalau kita tengok daripada diagram ini, R iaitu jejari membulat bagi bulan itu sebenarnya sama dengan dia punya jarak antara bumi dan bulan tadi. So R di sini adalah samalah dua benda tu. Okey, so jadi di sini kita boleh tulis M itu M itu bukan M besar di sini Kalau perasan bukan M besar di sini, saya tulis M kecil. M kecil sebab dia merujuk kepada bulan. Okey, saya patut tandakan dengan warna kuning di sini. Okey, so kita ada MV kuasa 2 over R. Okey. So kita substitute dahulu dia punya persamaan MV kuasa 2 over R. So kita samakan dahulu dia punya persamaan di sini. So persamaannya di sini adalah bersamaan dengan GM over R square, M kecil V square over R, di mana M itu merujuk kepada jisim bulan. Okey, so ada beberapa benda yang kita boleh cancel dekat sini. So bila kita dah cancelkan M, dan sebenarnya saya nak cancelkan juga R. R ini satu R, ni ada dua R, so saya boleh cancel di situ. So at last saya akan tinggal dengan GM over R, ni just algebra sahaja, V square.
Sekarang ni saya perlu tahu berapa halaju bulan. Okay. M saya kalau awak ingat lagi, M saya adalah ni. Saya nak dia tinggal M besar itu saja, iaitu jisim bumi. Saya nak yang tu sajalah. Yang ni saja. Okey. So, sekarang ni tugas saya adalah untuk cari berapa V square. V square kalau awak ingat lagi, V square ni adalah merujuk kepada halaju bulan tersebut lah. So, kalau halaju bulan, so ini adalah bulan. Halaju linear bulan itu dia akan, okey, ini adalah orbit bulan tadilah. Okey. So, sebab dia membulat dalam satu bulatan ini, so kita ada di sini di tengah dia adalah bumi, dan kemudian kita ada jarak di antara bumi dan bulan itu, dia punya R itu adalah kita punya jarak di antara bumi dan bulan, dan juga dalam masa yang sama R itu adalah dia punya jejak dibagi gerakan membulat bagi bulan ini. Okey. So, sekarang ni kita tahu ini adalah satu bulatan. So, kalau bulatan ini kita tahu dia punya ukur lilit. So, kita tahu ukur lilit. Okey. Ukur lilit dia adalah bersamaan dengan 2 pi R. 2 pi darab dengan dia punya jejari. Okey. Dan ukur lilit ini adalah dia punya jarak yang dilalui oleh bulan lah. So, ini adalah jarak dilalui bulan. Jarak dilalui bulan. Bukan jarak bulan Jarak dilalui oleh bulan tersebut. So, ni dia akan beratlah. Okey. Dan kita boleh tahu, kalau kita tahu tempoh pergerakan bulan untuk mengorbit bumi. So, ini adalah bumi tadi. So, kalau kita tahu dia punya tempoh, so kita boleh tulis dia punya laju. Kan laju itu adalah jarak bahagi dengan, bukan sesaran, jarak bahagi dengan masa. So, jarak dia adalah bersamaan dengan 2 pi R, di mana, dan masa pula kita namakan sebagai T lah. T itu adalah tempoh untuk pusingan lengkap bulan mengelilingi bumi. So, V ini sama dengan 2 pi R over T. So, di sini kita boleh substitute, gantikan. So, saya nak gantikan lepas ni So, sebelum itu saya nak alihkan dahulu. M dekat sini, saya tinggalkan M. So, kita ada G dan R di sini R itu di bawah, G itu di atas. Kalau dia berpindah tempat, atas ni R, bawah ni G. Okey, sekarang ni kita nak tukarkan V ini pula. Dalam ini adalah V. Dalam V itu ada kuasa 2. So, V itu kita gantikan di dalam kurungan tersebut lah. So, V itu adalah bersamaan dengan 2 pi R per T. So, saya buat side calculation di sini. Susun semula supaya M itu, saya dah buat tadi lah. Okay, saya nak cancel terus lepas ni So, saya kembangkan ini dahulu sebab dia kuasa 2 di sini. So, R, G. So, kita ada 4, 2 kuasa 2, pi kuasa 2, R kuasa 2, dan T kuasa 2. Okay. Dan kemudian kita ada R square darab dengan R square darab dengan R. Kita ada R kuasa 3. Kita boleh darab dengan 4. 4 tu saya letakkan depan lah. Ke depan Kat depan pi square over GT square. So, dah dapat dia punya jawapan So, jawapan dia sama dengan 4 pi Okey, 4 pi square R cube per GT kuasa 2. So, sekarang ni contoh So, ini adalah dia punya formula. M besar ataupun jisim bumi sama dengan 4 pi kuasa 2 darab dengan R kuasa 3 bahagi dengan GT kuasa 2. Okey, jadi maksudnya di sini R itu merujuk kepada jarak di antara jarak bumi dan bulan, ataupun mana-mana objek yang mengorbit bumi lah. T pula merujuk kepada tempoh mengorbit. Tempoh mengorbit tempoh bulan mengorbit bumi. Maksudnya tempoh bulan itu memusing bumi lah. Okey, sebagai contoh, kalau kita ada tempoh bulan mengelilingi bumi adalah bersamaan dengan 2.6. 2 T sama dengan 2.36 darab dengan 10 kuasa 4 saat. Okey. Dan R dia, kita ada jarak di antara bumi dan bulan adalah 3.83 darab dengan 10 kuasa 8 meter. Okey, perasankan yang ni sila pastikan dia punya unit itu adalah dalam unit SI lah. So, untuk T ni adalah masa. So, T masa itu dia mesti dalam bentuk piawai SI dia, iaitu saat S. Okey, so next kita buat dia punya. So, kita substitute je lah formula ni, senang saja. So, kita ada
M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi dengan G di kuasa 2. Okey, lepas tu kita ada 4 pi square R cube sama dengan, ini just calculation saja. Kita substitute dengan betul, sila pastikan. Ni, pastikan kuasa 3 bahagi dengan G bersamaan dengan 6.67, 6.67, 10 kuasa negatif 11 darabkan dengan T kuasa 2, 2.36 darab dengan 10 kuasa 6 ni 10 kuasa 6 tadi. 2.36 darab dengan 10 kuasa 6 saat. Jangan lupa ujung dia adalah ada formula ni kuasa 2. Okey. Now kita akan gunakan calculator untuk kita buat dia punya calculation. So sekarang ni calculation dia adalah begini. So first kita akan tekan 4 dahulu. 4 darab dengan pi shift xp pi kuasa 2 darab dengan R. R kuasa 3. R kuasa 3 adalah 3.8310 kuasa 8 tutup kurungan kuasa dengan 3. Simbol atap tu. Lepas tu bahagi dengan, okey, ni pastikan sebab dia ada dua benda di bawah tu. Kita letak dahulu kurungan. Selamat. So kita letakkan 6.67 exp negatif 11. Lepas tu darabkan dengan, buka kurungan dahulu sebab kita ada 2.36 darab dengan apa tadi? 10 kuasa 6 kuasa 6 saja. 10 I6 tu masuk 10 kuasa 6. Dan jangan lupa ada square di situ. Lepas tu kita tutup balik kurungan di sini lah. So kita ada dua kurungan tadi Okay, so next kita akan buat calculation sama dengan 5.97 sajalah. Saya tulis 5.97 sahaja. So this one is 5.97 kilo. Bukan kilogram. 5.97, 5 kilo je. Bukan. Darab dengan 10 kuasa 24 kilogram. Okey. Jadi kalau bandingkan dengan kita, lebih kurang 59.7 darab dengan 10 kuasa 23 lah. So 10 kuasa 23 kali lebih besar daripada jisim dia, lebih besar kita. Okey, rasa itu saja yang saya nak terangkan. So panjang calculation dia 20 minit. Terima kasih, itu sahaja.